Dah ke? 3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat datang semua ke Sekolah Kripto, platform pendidikan anda tentang cryptocurrency. Nama saya Isan, saya adalah seorang tenaga pengajar bersama Sekolah Kripto. Sebelum kita mulakan, saya jemput tuan-tuan untuk like, follow dan share Facebook, Telegram, Twitter, Discord dan juga WhatsApp group kita. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita mulakan dengan Al-Fatihah dan sedikit doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Okey tuan-puan. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Sekolah Kripto sebenarnya banyak memberi fokus kepada pendidikan fundamental berkaitan dengan kripto. Namun setelah mengambil pandangan daripada sebahagian pelajar-pelajar yang saya kasihi, saya dapati ada setengah pelajar tidak ada peluang untuk belajar tentang asas teknikal, analisa teknikal. Memandangkan kat luar sana ada berbagai jenis, berbagai bahasa dan ada yang kelasnya mahal. Jadi apa yang kita ajarkan hanyalah asas kepada bahagian teknikal dan tuan-puan dijemput untuk melihat bahagian satu yang kita telah ajar pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar tentang candle. Kita dah belajar apa tu candle. Okey, kita dah kenal rupa-rupa candle, kita dah tahu mana satu body, mana satu shadow dan pada minggu lepas saya telah mengajar tentang asas kepada engulf. Pada engulf yang akan memberi ilmu ataupun yang akan memberi panduan kepada base trading system. Jadi seperti mana yang kita katakan pada minggu lepas, engulf ada dua, sama ada engulf bull ataupun engulf bear. Engulf bull bermaksud candle merah yang candle hijaunya lebih tinggi seperti ini. So ini adalah contoh engulf bull. Kita hanya lukis sahaja bersama-sama. Okey. Sudah. Alah lambat dah pula. Sekali lagi So macam ni, ini adalah engulf merah yang dimakan oleh candle hijau. So kita pun tarik macam ni untuk lukis dia punya base area. Sama juga macam dekat sini candle hijau yang dimakan oleh candle merah. So ni dipanggil sebagai engulf bear. So untuk lukis base, hello. So ni dipanggil sebagai engulf bear. Okey, macam ni kita tengok ini ulang kaji je. Semalam minggu lepas kita dah belajar kan. So kita ambil base daripada candle hijau yang telah dimakan oleh candle merah tadi. Alright. So ni refresh course sahaja kepada apa yang kita belajar minggu lepas. Okey. So kita akan buat chart ni, kita akan gunakan chart Bitcoin USD week 1 untuk tengok apa yang sedang berlaku sekarang dekat week 1 market. Jom kita sama-sama buat. So bila kita nak buat base, saya cadangkan tuan-puan pergi look down. Masuk look down, tengok carta besar dulu. Contoh macam sekarang saya pakai week 1. Dan kita buat analisa untuk tahu market trend dan seterusnya barulah kita buat keputusan nak entry dekat timeline mana. So saya gunakan sekarang timeline besar iaitu saya gunakan week 1. Dalam week 1 saya akan lukis beberapa base yang saya nampak. So dekat sini ada satu base yang dekat sini saya nampak. Okey, market sekarang tengah jatuh. Jom kita lukis base. Untuk lukis base kita tengok ke belakang. Jadi maknanya daripada sini kita tengok mana ada base, mana ada base, mana ada base. So sini ada base yang terendah, yang terdekat. So macam biasa kita ambil daripada atas kepada bawah candle yang telah dimakan. Alright. Allah. Lekatlah. Okay. So macam saya cakap, bila kita dah kenal pasti satu-satu base, kita pergi ke belakang lagi. Kita move back untuk kita tengok
base ni strong ke tak strong? Satu ciri base yang strong, dia akan ada banyak overlap daripada base-base seterusnya. Jadi sekarang ni kita tengok, oh sini ada satu lagi base. Base ni nampak macam overlap. Jom kita try, betul tak? Ya, base ni overlap. Dia overlap dengan base kita yang baru kita plot tadi. So kita tahu bahawa ini adalah satu base yang agak strong. Sebab dia dah berlaku overlap selama beberapa kali. Alright. Sebentar. Okey, tak apa. So saya ulang balik kan. Kita pergi belakang, kita nampak candle merah dimakan oleh candle hijau. So kita pun lukis base dia. Okey, yang ni tak betul saya betulkan balik. Dia kena shadow sampai ke shadow. Apa shadow sampai lower shadow. Ni pun tak betul. Dia ada kena betul-betul. Main saya zoom sikit So bila kita lukis satu base, nampak tak candle merah ni? Saya ambil daripada upper shadow sampai ke lower shadow. Alright, make sure dia kena. Kita zoom sikit bagi nampak. Make sure daripada upper shadow sampai ke lower shadow. Biar dia kena semua. So, belakang ni pun kita lukis satu lagi base. Sama juga. Kita tarik. Okay. So, nampak daripada upper shadow ke lower shadow. Dan kita dah tengok bahawa base ni adalah base yang agak kuat. Memandangkan telah berlaku beberapa kali harga masuk ke base ni. Dan dia berlaku perubahan harga. Macam saya cakap dalam kelas minggu lepas, saya dah katakan, base bukan tempat untuk kita kata, oh, kena kat base check entry. Tak. Harga masuk ke base kerana harga tu nak kata bertembung di antara buyer dengan seller. So macam ni kita tengok harga Bitcoin dah drop. Dia dah masuk kawasan base. Ada 3 situasi yang boleh berlaku kat sini. Yang pertama, dia boleh melakukan penurunan terus. Yang kedua, dipanggil apa? Drop, base, drop. Yang kedua, dia boleh masukkan pada base, lepas tu dia naik balik. Dipanggil drop, base, rally. Contoh kat sini kita tengok harga rally, masuk dalam base, dia rally. Ni maknanya rally, base, rally. Kalau katakan dia rally, base, dia drop, maknanya dia rally, base, drop. Okey. Sekarang ni kita tengok, oh, harga Bitcoin dia dah masuk dalam kawasan base. Bila kita nak entry? Bila kita nak entry? So, ada 3 teknik entry. Ada 3 teknik entry, saya akan ajar satu-satu. Dan setiap 3 ni ada 2 option. Instant ataupun pending order. Apa maksud instant? Instant bermaksud kita masuk serta merta. Apa maksud pending order? Pending order maksudnya kita letak kita punya order pada harga tertentu. Kenapa kita buat instant? Biasanya kita buat instant kalau kita tengok market dah, oh cantik ni, boleh terus masuk. Kenapa kita buat pending order? Sebab kita tunggu, alah lambat lah. Nanti aku tidur tengok harga tak dapat sahur. Sebab tu kita buat pending order. Okey. Memandangkan harga kat sini tengah jalan, saya tak boleh nak plot. Saya akan gunakan chart lama yang kat sini untuk kita tengok. Teknik yang pertama untuk enter dalam base dipanggil sebagai base rejection entry. Okey? Okay, saya perlukan notepad. Allah, kat sini. Okey? Yang pertama kita panggil base rejection entry. Okay, dalam short form dia BRE. Dengar ke? Okay, apa maksud dia? Sekarang kita dah dapat base. Okay, base ni dia reject dekat belah atas. So maknanya dia buy signal. Kalau dia reject belah bawah, dia buy signal. So base reject, kita
entry. So soal dia, kat mana kita nak entry? Ada cikgu-cikgu base dia kata, oh kita boleh entry serta-merta. Tapi pada saya tak menggalakkan entry serta-merta. Sebab apa? Selalunya harga akan turun sedikit lepas dia dah break. So, contoh macam ni ini ialah week 1. So kalau week 1, kita enter pada completion of the week. Kita tunggu candle ni complete. Okey, satu lagi saya nak kongsikan. Bila candle tengah berjalan, dia akan ada redrawing. So kadang-kadang kita tengok, ui, candle ni dah naik kau-kau ni, kan. Contohlah kita ambil candle daily, kita ambil candle daily. So daily katakan kita start plot pukul 5 pagi kan. Lepas tu kita tengok pukul 6 petang, wah candle dah bull ni. Kita pun terus masuk. Sebenarnya tak betul. Kita kena tunggu sampai candle tu complete dulu untuk kita buat decision. Sebab kadang-kadang candle tu naik. Tiba-tiba kat hujung-hujung hours, dia drop teruk. So bila dia form candle, bentuk dia tak cantik. Bentuk dia mungkin orang kata inverted hammer. Macam tu. Hello? Okay. So, macam ni kan. Kita dah nampak ada base. Base ni dah di break. Dah ada base. Lepas tu base ni dah break. Kita tunggu sampai candle baru terbentuk, baru kita entry. Kalau kita instant, kita entry the minute candle ni complete. So kalau week 1, hari Isnin pagi kita terus entry. Boleh tak kalau kita nak buat pending order? Boleh. Okey, kat mana kita nak buat pending order? Mari saya tunjuk. Tuan-puan nampak ini base. Ini ialah base break candle yang menyebabkan base break. Korang boleh buat 2 pending order. Pending order yang pertama letak dekat sini. Iaitu dekat upper part of the body. Siapa yang tak tahu mana body, pergi datang kelas yang saya minggu lepas. Upper part of the body. So kat sini. Entry yang kedua, kita letak dekat upper part of the shadow. So ini 2 entry untuk kita letak pending order. Upper part of the body, upper part of the shadow. So bila kita ikut kat sini kita nampak bila kita ikut, oh kalau upper part of the body ni dia punya harga 38895. So saya mencadangkan pakai big round number. Apa maksud big round number? Big round number bermaksud nombor bulat yang comel-comel. So kalau macam ni, tak payahlah korang masuk 38895. Masuklah 39,000. Kenapa kita digalakkan menggunakan big round number? Sebab institutional selalunya dia sukakan nombor yang bulat. Dia tak suka kata titik-titik perpuluhan yang terlalu tepat ni. Okay, entry at 39,000. So kalau dekat dia punya atas ni, entry at 41,000 macam tu. Okay. So ini adalah teknik menggunakan base, rejection, entry. Maksudnya ada base sebelah atas telah dilanggar, kita entry instant pada candle seterusnya, atau kita letak pending order pada body punya belah atas ataupun shadow punya belah atas. Okay. Base, rejection, entry. Teknik yang kedua kita panggil base, rejection, retrace, entry. So yang ini ataupun BRRE. Yang ini sesuai untuk kita gunakan base, rejection, retrace, entry pada lower time frame. Contoh kita dah target nak masuk pada weekly. Okey, kita dah target nak masuk pada weekly. Okey, pada Februari ni kita target masuk weekly. Bila kita dah target, kita gunakan confirmation pada daily. Contohnya, kita ambil satu, kita guna teknik look down. Okey. Contoh macam ni kan. So kita tadi tengok kat Februari. Okey. Alright. Okey. Tengok apa yang berlaku kat sini. Tengok apa yang berlaku Ni base. Base dah berlaku rejection. Okey, dah berlaku rejection. Tengok apa yang berlaku dekat sini. Berlaku retrace. Nampak tak? Berlaku retrace.
So, ini yang kita nak sebenarnya, confirmation ni. Dah berlaku rejection, ada orang mungkin dia masuk kat sini terus kan. So, jadi base, rejection, entry. Tapi kalau saya tunggu ni, retrace. Retrace je, saya masuk. Kenapa saya lebih suka gunakan teknik base, rejection, retrace, entry dengan melihat kepada timeline, melihat kepada melihat kepada time frame lagi rendah, kerana dia lebih strong. Apabila dia berlaku rejection and then kita retrace, baru kita entry, biasanya teknik ni lebih strong. So dalam teknik ni berlaku rejection. Kalau kita tengok sini kan dah ada rejection Ramai orang tak faham. Rejection adalah valid walaupun 1 point. So ni nampak kecil je kalau saya zoom ni. Sikit je dia reject. Sikit je nampak. Oh dah confirmation dah break. Boleh je nak entry kat sini? Tak ada. Saya tunggu dia retrace dulu baru saya entry. So sama juga teknik dia. You boleh entry dekat sini atau you boleh entry dekat sini, which is the same, atau boleh entry dekat sini. Ada 3 lah, pending order atau instant. Kalau instant dia akan masuk kat sini. Untunglah kalau kena kat sini kan. Tapi kalau kita buat PO, kita buat kat sini dengan dekat sini. Upper body dengan upper shadow. Okay. Base, rejection, retrace, entry. Tapi kalau saya suka guna yang lebih baik daripada tu. Saya lebih suka guna yang lebih baik daripada itu, yang mana saya tunggu pengesahan candle. Kita tengok kepada sifat-sifat candle dan kita gunakan sifat-sifat candle ni untuk mengesahkan entry kita. So yang pertama tadi, base rejection entry, base rejection retrace entry, dan satu lagi ialah kita menggunakan sifat-sifat candle. So, apa sifat-sifat candle yang kita boleh guna untuk mengesahkan entry? Yang pertama, kita panggil sebagai 3 white soldier. So kat sini kita nampak 3 white soldier tu kita nampak dekat sini. Walaupun maybe tak apa-apa dah cantik lah 3 white soldier dia. Okey lah, saya ambil contoh yang ni lah. Sebab ni kita boleh nampak base yang ada 3 white soldier. Allah. Okey, ni contoh base yang mana memang ada 3 white soldier. So kat sini ada base. Base ni dimakan, di engulf. Okey, perhatikan base tak semestinya kena dimakan oleh satu candle. Kadang-kadang base boleh dimakan oleh lebih daripada satu candle. Asalkan dia candle yang hijau yang sama. So ni candle merah dimakan oleh 3 candle hijau kan. Tak apa, still consider a base. Candle ni mempunyai signal yang sangat strong sebab dia ada price candle pattern yang cantik. Yang pertama dia ada 3 white soldier. 3 white soldier bermaksud 3 candle hijau. Kalau dia bear, 3 candle merah. Dengan setiap satu candle tu ada higher high. Higher high bermaksud dia tutup lebih tinggi. 3 higher high dan 3 higher low. Sini dia tutup 49,000. Sini dia tutup 51,000. Sini dia tutup 52,000. Sini lowest dia 47. Sini lowest dia 48. Sini lowest dia 49. So saya lebih suka menggunakan candle pattern untuk mengesahkan entry. Sebab tu kalau orang tengok saya buat saya selalu komen, oh dah nampak lah 3 higher high, dah nampak lah 3 higher low. Ini adalah candle pattern yang pertama untuk kita mengesahkan entry. Candle pattern yang kedua kita panggil sebagai, saya zoom out dulu untuk kita tengok yang tadi kat bulan 2 Candle pattern yang kedua kita panggil sebagai Cancer. Wah, pelik Orang kalau belajar base dia guna Cancer cara lain. Saya guna Cancer cara lain. Okey. Apa maksud engulf? Apa maksud engulf kan? Engulf maksud candle hijau diikuti oleh candle merah yang bawah dia lebih rendah daripada candle ni. Betul tak? Itu maknanya engulf bear. Kalau engulf bull, candle merah
diikuti candle hijau yang atas dia lebih tinggi. Tapi apa maksud base Cancer engulf ataupun Cancer base? Cancer base bermaksud candle merah cuba untuk makan tapi gagal. Macam ni. Candle hijau, candle merah nak makan tapi gagal. Benda ni kita panggil Cancer. Benda ni kita panggil Cancer. Kalau kita nampak Cancer bear, bermaksud harga akan bull. Kalau kita nampak Cancer bull, alamak, kacau lah. Okay, saya pergi balik kat bulan 2. Alright, let's zoom So macam saya cakap tadi, okay, kita lukis base kat sini. Okay, sekejap, adjust sikit base ni. Alright, macam saya cakap base adalah candle merah dimakan oleh candle hijau kan. So ni bull. Tiba-tiba ada satu lagi candle yang cuba nak engulf dia, candle bear. Merah bear. Tapi dia fail untuk engulf. Ini dipanggil sebagai Cancer. Dalam base, Cancer adalah, kalau Cancer bear ni, dia mengkonfirmkan engulf punya entry. Okay. Kalau you nampak candle you tengah naik, tiba-tiba you nampak ada engulf bull yang fail, maknanya harga akan reject. Okay. So, saya ulang balik. Bila kita ada lukis base, macam ni kita dah buat base, kita kena ada confirmation of base. So, confirmation of base ada 3. Yang pertama, base, rejection, entry. So, macam ni base, berlaku rejection of base, kita entry. Kita boleh buat instant, sama ada terus instant kat sini, atau kita boleh buat pending order di atas shadow, di atas body, atau di atas shadow. Yang kedua, base, rejection, retrace, entry. So ni base, berlaku rejection, retrace, baru kita entry. Yang ketiga, tapi bila kita pakai base, rejection, retrace, entry, saya galakkan untuk guna satu time frame di bawah time frame entry kita. So tadi kita enter menggunakan week 1. Sekarang ni kita chart, kita buat confirmation menggunakan daily. Kemudian yang ketiga yang saya cadangkan menggunakan candle pattern. So candle pattern yang pertama saya cerita tadi adalah 3 white soldier, iaitu 3 candle bull yang ada higher high dan higher low. Yang kedua adalah base Cancer. So base Cancer adalah macam ni engulf, tapi engulf ni fail. Alright. Okay. Sekarang ni saya akan cuba menjawab beberapa soalan daripada grup. Soalan pertama, apa beza antara time frame daily, monthly dan sebagainya? Okey. Sebenarnya benda ni saya dah ajar dalam kelas sebelum ni. Mari kita tengok tepi ni Ini adalah chart Bitcoin USD. Maknanya Bitcoin pair kepada USD yang didagangkan di Bitstamp. Bila kita gunakan chart, saya galakkan gunakan chart berdasarkan exchange yang kita nak masuk. Kalau kita nak masuk kat Binance, kita tengok Binance. Kalau kita nak buat kat Huobi, kita guna Huobi. Tetapi saya cadangkan korang korang buat entry ni lepas tengok beberapa chart lain-lain lah. Bukan setakat satu chart, beberapa chart. Okay. Now, apa beza antara minit, 3 minit, 1 hour, 30 minit, 1 day, 1 week, 1 month semua ni? Apa beza dia Okay, macam saya cakap dalam kelas minggu lepas. Jom kita recap balik. Saya lukis untuk korang Okay. Candle adalah rumusan. Candle adalah rumusan. So,
katakan kita buat satu entry. Kita start hari tu kita mula pukul 12 lah. So, kita mula pukul 12. Alamak, saya punya screen lagi lambat. Kita entry pukul 12. Okay. And then ada lagi satu entry yang dilakukan oleh Will pada pukul 12.50 tadi. Sorry. Saya ulang balik. Saya ulang balik. Okay. Macam ni. Setiap candle merujuk kepada satu time frame. Contoh, kalau kita ambil 1 hour. Kalau kita ambil 1 hour, satu time frame merujuk pada 1 jam. So macam ni pukul 6, ini pukul 7, ini pukul 8, ini pukul 9. Okey. Kalau kita ambil katakan 1 day. Okey, kalau kita ambil 1 day, 18 hari bulan, 19 hari bulan, 20 hari bulan, 21 hari bulan. Tapi, mari kita tengok logik. Dalam masa satu hari ada berapa jam? Ada 24 jam. Sedangkan candle ni hanya bagi rumusan je. Ni harga buka, ni harga tutup, ni harga terendah, harga tertinggi, ni harga terendah. Kalau kita expand candle ni, kita gunakan katakan, ni dapat berapa hari bulan? Ni 17 Mac. Lepas tu kita buka jadi 4 jam. Astagfirullahaladzim. Okay. So sekarang ni 2 hingga 3 hari bulan ni dia dah pecah jadi banyak lagi candle. So apa signifikan dia? Signifikan dia bila kita entry, kita decide time frame mana kita nak pakai. Setiap time frame akan ada chart dia tersendiri. Weekly tak sama dengan daily, daily tak sama dengan monthly. Tetapi bila kita nak buat confirmation of entry, maknanya kita nak kata aku nak target masuk 45,000, aku nak keluar pada 52,000. Untuk confirmkan entry tu, kita look down. Maksud look down, kita tengok time frame yang lebih kecil. Adakah ada confirmation of entry? Macam kita cakap tadi. Okay. So tadi macam saya cakap confirmation of entry, lepas kita dah lukis base. Contoh ni ada satu base. Okay. Inilah contoh ada satu base. Kita lukis balik base. Shadow atas, tarik sampai ke shadow bawah, tarik ke belakang. Macam tu kan. So ni kita lukis base. So confirmation of base ni, yang pertama kita tengok dia langgar base kat belah atas ni. Macam ni okey, dia dah dipanggil apa? Dia dah reject base lah. Kalau dia reject ke bawah, maknanya dia bear. So dia reject base, ada 3 entry, base, rejection, entry, terus masuk kat sini pun boleh, to instant. Kalau kita buat pending order, kita ambil dekat upper part of the body atau upper part of the shadow. Tapi saya tak cadangkan penggunaan teknik ni. Saya cadangkan untuk guna base, rejection, retrace, entry, ataupun kita tengok candle pattern. So, untuk kita gunakan teknik tu, kita pergi ke lower time frame. Macam ni. So, bila kita pergi kat lower time frame, okay, tak apalah terlalu banyak. Bila kita dah pergi kat lower time frame, apa yang kita buat? Kita tengok pada base, rejection, retrace dulu, baru kita entry. Dan lebih baik kalau kita gunakan candle pattern. So candle pattern ni ada banyak, tapi tadi saya bagi 2 yang umum lah. 3 white soldier dengan base cancer. So 2 tu yang bagus. Sebenarnya ada banyak lagi. Kita ada hammer, kita ada candle-candle lain lah untuk kita tengok, tapi tak apa, saya tak nak ceritakan benda tu. Now, every trader yang bagus, dia kena tahu kat mana dia nak entry, kat mana dia nak keluar. Ramai orang dia masuk tapi tak tahu nak keluar. Ramai orang dia keluar tapi tak tahu nak masuk. So balik kepada candle weekly tadi. Macam saya cakap every candle entry dia berbeza-beza. So kalau awak masuk weekly, awak guna weekly je untuk buat decision. Kalau awak masuk monthly, awak buat decision pakai monthly. Tetapi gunakan lower time frame untuk confirm. Okay. So macam saya cakap tadi, kat sini ada satu base. Base ni base yang strong. Sebab apa strong? Sebab dah 2-3 kali langgar. Kita dah lukis base kan? Kita dah lukis base.
Katakan lepas kita lukis base ni, kita kata okay, aku confirm aku nak masuk entry. Kat mana kita nak take profit? Kita take profit dekat base yang terdekat di atas. So contohnya macam ni base. Kat atas ni ada satu lagi base. Okay, ada satu lagi base kat sini. Alright. Dan sebenarnya ada satu lagi base kat atas ni. So kita boleh buat dua TP punya position. Base yang kedua ni agak strong. Sebab ni base yang kita tengok ada beberapa kali dah rejection kat sini. Base ni kalau kita tengok lagi strong daripada yang ni. Sebab yang ni ada 2 kali dah ada reject. Kalau kita tarik daripada base sebelumnya, dah 2 kali dia reject dekat base ni. So base ni sebenarnya agak strong. Okay. So macam ni kan. Kita entry katakan tadi dekat sini, katakanlah masuk dekat 34,000. Kat mana kita nak take profit? Kita take profit dekat the lower border of the base kat sini. So this is the first TP kita boleh entry. And then kita boleh buat dua entry, katakanlah kita nak masukkan 1,000 ringgit. The first take profit dekat sini. Second take profit kita boleh letak dekat base yang kedua. So manakan base ni overlap sangat besar, saya ambil dekat kawasan yang mana dia common lah, kat sini 60,000. Macam saya cakap, galakkan menggunakan nombor bulat, tak payah pembuluhan. So macam ni ambil je 60,000. Okay, itu cara untuk kita create TP. Macam mana kalau kita nak create stop loss pula? Apa maksud stop loss? Stop loss maksud kita dah plan. Lepas tu market structure tu tak jadi seperti mana yang kita, strategi kita tak jadi macam mana kita harapkan. So kita nak cover kita punya loss kan. Kita nak tutup untuk elakkan kerugian lagi yang berterusan. Kat mana kita boleh buat? Nombor 1, kita letak few points under this base. Macam saya kalau saya ada engulf macam ni, saya akan letak betul-betul dekat bawah engulf ni. So macam ni saya tengok, kita zoom balik Kita zoom. Okay, kita zoom. Saya naikkan sikit bagi nampak. So ni base kan, base yang kita dah lukis. Kat sini kita tengok dia ada engulf. Saya ambil dekat bawah ni, kat lower shadow kat sini. So kalau katakanlah saya confirm ada entry, ada rejection of base, lepas tu saya entry katakan dekat 34,000 contoh. Saya akan letak stop loss dekat 29,000 kat sini. So kalau katakan dia langgar 29,000, lebih tepat dia langgar 29,500, saya cut loss. Maknanya saya tahu saya punya strategi tak jadi. Okay, kat situ saya buat. So sama juga macam ni. Kita dah lukis base, lepas tu dah berlaku engulf. Lepas tu katakan saya cut loss kat mana, saya letak kat sini. Macam tu. Sama juga ni. Ni base. Mana base ni? Okay, yang ni Ni base. Lepas tu dia engulf, dia turun kan. Okay, kita boleh letak dekat situ, lebih kurang. Ni jauh sangat. Boleh lah, kat sini pun boleh. Ni panjang sangat dia punya base dia. Kita ambil base ni lah. Kat sini. So kita boleh cut loss dekat situ, lebih kurang 53,000. So ini adalah kaedah penggunaan base trading system. Saya bagi peluang kepada orang-orang online, ada yang nak tanya soalan tak? Okey. Apa beza time frame daily monthly, saya dah jawab. Tweet whale dekat Twitter boleh pengaruh harga tak? Technically boleh lah, tapi kita panggil fundamental punya benda lah. Tapi fundamental pun saya tengok it all depends juga. Kalau katakan dia punya technical analysis quite strong, especially kalau coin-coin yang liquidity dah besar sangat, tak banyak pun. Setakat tweet Elon Musk ni mungkin dia kacau coin-coin kecil je sebenarnya. Apa nasihat Dok untuk keadaan sekarang? Okey, so kita tengok kepada chart Bitcoin Memandangkan ramai tanya saya, apa pandangan saya? Apa yang saya nampak, harga Bitcoin daripada base ke atas ni 60,000, dia break base ni, dia drop, dia langgar the first base. First base ada kat 50k, dia langgar sampai ke second lower border of the base kat 40k. So sekarang ni dia tengah menuju kepada base kat sini. So base ni dia punya lower part dia dekat 29,000. Currently dia tak masuk lagi dalam base ni, dia tak menari-nari lagi kat dalam base ni, dia tak buat lagi rally ataupun break. Seandainya dia break di psychological 30,000 atau psychological 29,000 ni, dia akan menuju ke mana yang orang takut sekarang ni? Dekat sini ada satu base kat sini. Dia akan tuju sampai 19,000 ni. Ni yang orang duk kata ni.
So saya rasa base yang dekat sini strong. Sebenarnya saya rasa. Sebab base ni dah overlap banyak kali. Kat sini pun dia dah overlap. Kat sini pun ada banyak kali dia overlap. Saya rasa base ni agak strong. Tapi kalau base ni dia langgar, memang sampai road to 19,000 lah kat sini. Okay, itu pandangan saya berkaitan dengan Bitcoin. Okay, apa yang menyokong berlakunya false breakout? Ada tak cara nak recognize dan nak avoid false breakout? Okay. False breakout ni berlaku sebenarnya apabila whale dia nak liquidate margin traders. Ni paling penting kena faham False breakout berlaku sebab apa? Diorang nak liquidate margin traders. Kenapa? Okay. So apa pandangan saya? False breakout berlaku kalau dari segi base trading system false breakout berlaku kalau korang entry menggunakan base rejection entry ni. Base rejection entry, saya tak tahulah dalam supply and demand dia ada pakai nama lain supply and resistance pakai nama lain. Dalam base rejection entry, trader tak gunakan ada confirmation untuk enter. Kalau korang guna base rejection retrace entry, kalau dalam candle naked, korang akan nampak dia bentuk double bottom tau. Dia bentuk double bottom. Kalau korang pakai base rejection retrace entry, dia punya bentuk dia adalah double bottom. Dan kalau korang gabungkan benda tu dengan price action, sebenarnya korang akan dapat elakkan false breakout. Yang selalu terjadi false breakout ialah korang hanya menggunakan base rejection entry. Itu je. Sebab tu saya tak galakkan penggunaan base rejection entry. Yang ni yang selalu orang kena makan. Bila korang guna base rejection retrace entry, dia akan dapat double bottom tu, yang tu ialah entry yang sangat strong. Walaupun kerugian dia adalah bila kita pakai base rejection retrace entry, kita akan rugi sebab kita tak dapat makan dekat akar. Orang selalu cakap, tak makan dekat akar. Tapi tak penting sebenarnya makan kat akar ni. Bila you try to catch the knife tanpa strong confirmation, sebenarnya you akan rugi. Better you masuk apabila harga dah betul-betul running. Itu pandangan saya. Okay, so saya dah belajar tentang base trading system. Kita dah belajar tentang macam mana nak nampak rejection, macam mana nak entry. Ada 3 method: base rejection entry, base rejection retrace entry, dan juga penggunaan candle pattern. Candle pattern 3 white soldier ataupun cancer. Okay, tetapi selain tu juga saya dah tunjukkan macam mana kita nak ambil stop loss. Saya dah tunjukkan juga macam mana kita nak ambil TP. Tetapi macam saya cakap dalam kelas saya yang awal hari tu, base trading system bagus digunakan kalau market dalam keadaan sideways. So macam ni kita tengok, this is a sideways market kan. Sideways market. Kalau kita tengok kat lower time frame pun, okay, kita tengok banyak sideways. So base trading system dia perfect digunakan masa market sideways. Tapi kalau market dalam keadaan trending, base trading system akan selalu kena kiok. Selalu kena kiok. Jadi nanti dalam kelas yang terakhir untuk technical analysis, sebab saya tak nak ajar banyak technical analysis, minggu depan kita akan belajar tentang trend line break. Dan macam mana kita nak gunakan trend line break, kita gabung dengan base untuk kita dapatkan entry yang strong. So saya akan tunjuk je sedikit demo tentang trend line break. Okay. So kalau trend line break ni just demo je sebab nanti saya nak korang tengok So katakan yang ni kita buat trend line. Okay. Dan kita gabungkan dengan base. Seandainya berlaku gabungan antara trend line break dengan base, this is a very strong strategy. Sebab apa? Macam saya cakap, kita gabungkan antara horizontal strategy dengan vertical strategy. Campur pula lead dengan lag indicator, entry kita akan cantik. Tapi kita akan belajar minggu depan. Saya tunjuk sikit je dia punya bunga-bunga pada hari ini. Yang penting untuk hari ini, belajar macam mana nak plot base trading system, belajar nak tengok rejection, belajar nak tengok retrace entry, belajar nak tengok candle pattern, try kepada mana-mana chart. Korang tutup, korang buat entry, lepas tu korang buka. Kena ke tak kena? Kena ke tak kena? Ada beberapa chart dalam base trading system yang saya panggil no trade chart.
No trade chart. Apa dia? Biar saya tunjuk. Alamak. Kita saya mati pula. Tak apa, saya tunjuk pakai phone lah. Saya tunjuk pakai phone. Okay. Sekejap saya tunjuk pakai phone. Saya lukis lah bagi nampak. Okey, tengok katakan macam mana lukis pakai keep note ni Okey. Okey, katakan kita ada base. Okey. Kita dah jumpa dia ada engulf merah and then kita dapat satu bull kat situ. Okey. Kemudian kita pun dah dapat confirmation candle. Kemudian daripada dapat confirmation candle, kita dapat candle yang pertama macam ni. Saya pernah dapat masa saya trade forex, masa tu zaman-zaman forex saya trade Euro USD Saya tunjuk balik nak bagi faham. Okey. Katakanlah kita dah dapat base dekat old candle, lepas tu kita pun tarik macam tu kan. And then sekarang ni berlaku entry masuk. Tiba-tiba kita dapat satu candle macam ni. Nak buy ke nak sell? Nak buy ke nak sell? Jawapan saya, jangan masuk. Candle macam ni dalam base, maknanya candle ni dia makan atas dengan bawah, menunjukkan volatility yang sangat tinggi. Bila berlaku volatility yang sangat tinggi macam ni, korang zoom out, masuk kat bigger time frame, korang tengok confirmation dekat bigger time frame. Dalam kes ni, bila saya buka bigger time frame, rupa-rupanya candle ni ialah candle bear. Macam tu. So, bila you tak sure, bila katakan kadang-kadang kita kat lower time frame kita tak sure atau kita kat bigger time frame kita tak sure, look down or look up. Zoom in atau zoom out. Untuk kita dapat a better understanding of the picture. Okay? Alright. So, saya cuba jawab lagi soalan daripada group. Apa pandangan Dok tentang robo trading? Okay, ni yang saya cakap tadi. Robo trading, lazimnya dia menggunakan technical indicator. Okay, dia menggunakan technical indicator. Dan robo trading ni, dia tak sama dengan naked chart. Sebab robo trading dia pakai indicator, contohnya RSI. Paling common orang akan selalu pakai RSI lah. Ataupun dia pakai satu lagi, dia boleh pakai apa nama dia, CCI, ataupun dia boleh pakai stock STOC. Robo trading dia ada dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, kalau awak pakai candle open strategy, dia akan terdedah kepada redrawing. Kalau siapa yang biasa code MT4 dia akan tahu benda ni. Redrawing maksud stock value tu berubah-ubah. Dia berubah-ubah. So katakanlah kita kata if touch 80 buy, touch 80, rupanya fake out. Basically redrawing adalah sama dengan fake out dalam naked candle. So cara kedua kita akan pakai candle close. So kalau kita pakai candle close, masalah dia dengan robot trading, kalau dia pakai horizontal strategy, dia akan kiok masa market trending. Ni yang kita duk dengar orang cakap robot trading, tiba-tiba bila market tengah trending dia kiok. Kalau kita pakai vertical strategy, bila market sideways dia akan kiok. So kelemahan dalam robot trading tak boleh baca market structure. Macam saya cakap dalam kelas minggu lepas, market structure dia ada 4. Upwards, sideways, downward, sideways. So tak ada robot yang boleh baca market structure. So far lah, saya tak tahulah kalau ada very expensive robot, institutional robot kan. Most robot dia hanya baca market trend je. So kalau dia horizontal dia akan kiok masa vertical, kalau dia vertical dia akan kiok masa horizontal. Okay. Itu berkaitan dengan robot trading. Ada soalan lagi tak?
Tak ada? Okay. So recap untuk apa yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar pada hari ini tentang base trading system. Dalam base trading system, saya dah ajar macam mana nak lukis base dan saya dah tunjukkan pasal base rejection. Bila berlaku base rejection, ada 3 kaedah entry. Base rejection entry, itu yang kaedah pertama, tapi saya tak katakan. Kaedah kedua, base rejection retrace entry. So biasa kat sini dia akan lupa macam double bottom, huruf W. Atau yang lebih baik saya cadangkan, kita look down, look at lower time frame, look at candle pattern. So candle pattern yang saya tunjuk 2 je hari ni, 3 white soldier, ataupun kita boleh jumpa higher high, higher low, dan juga yang kedua adalah candle cancer. Candle cancer ni dia nak engulf tapi dia fail. Okay, itu 2 confirmation. Kat mana nak TP? Kita TP dekat time frame yang sama dekat base sebelah atas. Okay, macam mana kita nak cut loss? Kita cut loss dekat lower border of the base, dekat base yang kita tengah entry tadi, kita ambil candle yang paling bawah kat situ. Itu saja. Memandangkan technical analysis perlukan banyak latihan. Saya galakkan tuan-puan berlatih. Tanya dalam grup, korang lukis base, korang tanya, doktor betul tak base ni? Saya akan jawab betul ataupun tidak. Okay. So ada sikit persoalan daripada grup. Soalan dia adalah pasal anchor protocol. Okay. So apa soalan nak tanya tu pasal anchor protocol? Okey, soalan dia kata anchor protocol ni macam mana halal haram. Okey. Macam saya cakap dalam kelas-kelas saya sebelum ni, yield farming terbagi pada 3. Lending, liquidity farming dengan derivative liquidity farming. So lending kat Malaysia, lending secara umumnya dia boleh jadi patuh syariah dan tak patuh syariah. Kalau patuh syariah, kalau dia guna kaedah rohnu. Masalah dengan anchor protocol dia pakai kaedah konvensional. So dia punya riba dia fleksibel. Dia pakai interest dia fleksibel. So hari ni korang boleh untung 10%, besok kalau katakan demand banyak korang boleh untung 15%. Memang untung dia sedap, tapi untung dia untung ahlak. So fikirlah halal dengan haram kat situ. Saya berat mengatakan tidak harus. Sebab dulu masa virus saya pernah untung sampai 90%. Memang easy money lah. Tapi macam itulah halal haram. Tapi untuk liquidity provider farming, iaitu farming yang melibatkan money changing, commodity changing, yang itu harus. Sebab apa yang korang buat adalah perniagaan. Tetapi kalau katakan korang masuk derivative farming adalah jadi macam broker lah. Jadi macam broker, buka margin, yang itu pun jatuh haram balik. So saya berat mengatakan anchor adalah tidak harus. Ada soalan lagi? Okey. Apa-apa pun nanti kejap lagi saya akan share satu buku, satu PDF yang dikarang oleh Tok Kajai berkaitan dengan base trading system. Kalau tengok saya chat je tak faham. Baca buku tu, lepas tu korang recap balik apa yang saya ajar. Galakkan korang lukis base banyak kali. Lukis base banyak kali. Lepas tu korang determine. Dah reject ke belum? Okey, boleh tanya dalam grup. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah kelas saya pada minggu hadapan kita akan belajar pasal trend line break. InsyaAllah gabungan 3 ilmu ni, base trading system, candle pattern dengan trend line break, korang akan dapat satu kaedah untuk entry dengan senang. Campur dengan fundamental, lagi akan strong. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.